Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhsin bin Khalid. Jadi hari ini saya ingin menerangkan serba sedikit berkenaan dengan PLC, iaitu Programmable Logic Control. Baik, kita akan mulakan. Baik, slide ini adalah berkenaan dengan video berkaitan dengan PLC, iaitu Basic PLC. Jadi disebabkan saya sekarang ni mempunyai sedikit masalah teknikal di mana video ni kalau saya buka di PowerPoint di laptop saya sekarang ni, dia mempunyai audio yang jelas. Tapi semasa rekod, audio itu tak dengar. Jadi jika anda ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan PLC, anda boleh pergi ke YouTube dan search ni real parts. Banyak dalam ni memang banyaklah konten berkenaan dengan PLC dan banyak lagi lah. Jadi tak apa, tanpa membuang masa, saya sendiri akan menerangkan apa itu PLC dan apa itu dia punya komponen-komponen dan fungsi komponen dia. Baik. Apakah itu PLC? PLC ni adalah singkatan bagi Programmable Logic Control. PLC ini adalah digital komputer yang digunakan untuk melakukan automation seperti kawalan mesin di kilang dan industri. PLC diperkenalkan pada 1960-an. Jadi sebelum PLC ini dicipta, kawalan, turutan dan logik menggunakan ratusan ataupun ribuan relay dan timer. Jadi sebelum adanya PLC ni, relay dan timer ni banyak digunakan di industri-industri yang adalah pada 1960-an tu. Baik. Mengapakah kita memerlukan PLC? Okay. P iaitu programmable, menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat dengan mudah dan diubah-ubah fungsi atau kegunaannya. L pula adalah logik, menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmetik dan logik dalam kurungan ALU, iaitu melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, menolak, membahagi, and, or dan lain-lain. Yang ketiga adalah controller, menunjukkan kemampuan dalam mengawal dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Jadi bahagian utama dalam sistem PLC ni terdapat 5 bahagian utama, iaitu unit masukan ataupun input, unit pengawal controller, unit keluaran output, unit kuasa power supply dan juga programming unit, iaitu unit pengkalan pengatur caraan. Jadi yang pertama saya akan menerangkan fungsi input. Baik. Input ni dia menerima isyarat analog ataupun isyarat digital dan menghantar untuk diproses oleh controller dalam PLC. Jadi antara contoh peranti di bahagian input ni adalah yang pertama limit switch, yang kedua proximity switch, yang ketiga photoelectric switch, yang keempat switch dan yang terakhir adalah relay. Jadi seterusnya adalah berkenaan dengan controller, iaitu bahagian pengawal. Jadi controller ataupun pengawal lah berfungsi dengan memproses isyarat yang diterima daripada bahagian masukan dan mengeluarkan isyarat kawalan kepada bahagian output. Jadi fungsi bahagian ini adalah sama seperti sebuah komputer yang berupaya memproses sebuah maklumat. Baik. Yang ketiga adalah output, bahagian keluaran. Okey, output ini menerima isyarat yang sudah diproses oleh controller untuk melaksanakan tugas yang telah diprogramkan. Jadi contoh peranti yang digunakan sebagai output adalah penggera, yang kedua adalah motor, yang ketiga adalah LED display, yang keempat adalah solenoid dan yang kelima adalah lampu.
Jadi seterusnya adalah berkenaan dengan power supply. Okey, power supply ini adalah dia berfungsi membekalkan voltage yang diperlukan untuk setiap bahagian dalam sistem PLC. Kenalah dengan nama dia, membekalkan voltan ataupun supply, itu adalah power supply. Baik, seterusnya adalah pengkalan data iaitu programming. Programming unit. Okey. Programming unit ni dia adalah bahagian yang digunakan untuk memasukkan kearahan. Jadi apa jenis arahan yang kita nak kita masukkan, dia akan berada di pengkalan data ataupun programming unit. Jadi dua jenis programming unit yang digunakan adalah konsol pengatur caraan ataupun konsol coding. Yang kedua adalah komputer. Okey, kaedah operasi PLC. Okey, untuk menggunakan program dengan betul, PLC mesti berkomunikasi dengan pelbagai peranti medan yang dimonitor dan dikawal. Kemudian, ia membandingkan keadaan sebenar peranti medan dengan apa program mengarahkan mereka lakukan dan mengemas kini peranti output dengan sewajarnya. Jadi, itu adalah fungsi macam mana operasi PLC lah. Seterusnya, ini adalah contoh bagaimana operasi PLC tersebut. Yang pertama adalah switch input ditekan. Yang kedua, modal input meletakkan 1 dalam jadual data input. Ini adalah jadual dia lah. Minta maaf kalau tak berapa jelas dan tak berapa nampak. Yang ketiga, program logik tangga melihat satu yang kita masukkan tadi dalam jadual dan menyebabkan satu dimasukkan ke dalam jadual dan data output. Okey, yang keempat, jadual data output menyebabkan modul keluaran itu memberi tenaga kepada titik yang berkaitan. Jadi yang kelima adalah peranti output bertenaga ataupun peranti output tu dia on lah. Kalau kita letak LED ke contoh macam lampu LED ke, kalau kod yang dimasukkan itu betul, dia akan berjala. Jadi itu saja daripada saya berkenaan dengan PLC. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.